Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, apa khabar semua? Selamat Hari Raya lagi sekali. Kita masih lagi dalam musim raya, kita masih lagi ada kemeriahan Hari Raya, dan saya mendoakan juga anda sekalian dilindungi daripada virus ini, dan semua adik-beradik kita kat kampung pun jangan kita terlalu lupa kepada PKP punya rules and regulation. Kita nak cerita sedikit tentang kebaikan apple cider vinegar. Okey, cuka apple yang terkenal dah beratus tahun lamanya. Saya tak tahu berapa lama dah diguna pakai. Setengah orang kata tentang cuka ni dah beribu tahun, tetapi yang terkenal yang apple cider vinegar ni mungkin beratus tahun lah kan. Yang penting memang ada orang cerita tentang cuka-cuka lain juga, cuka kurma, cuka buah tin, kadang-kadang dah orang buat dengan cuka beras, cuka bali, tapi semua tu hari ni kita nak fokus kepada apple dahulu. Lain kali mungkin kita cerita pasal cuka buah tin ataupun buah kurma yang famous juga, cuma dari segi yang dah establish dulu yang dah dikenal pasti, dah banyak kajian dibuat, ialah apple cider vinegar. Itu tidak berarti cuka-cuka lain tu tak mustahak, kecuali cuka getah. Jangan pergi main dengan cuka-cuka getah dan sebagainya tu, okey. Cuka yang untuk dimakan. Kita dah bagi love, kita dah bagi like, tolong share boleh tak? Sebab ramai juga anak-anak muda yang tengah kena GERD sekarang, yang dah kena gastrik, yang kena sakit ulu hati, tak tahu sebab dan sebagainya. Mungkin ini salah satu daripada jawapannya. Okey, apple cider vinegar ni ada terkenal untuk beberapa kajian yang dijalankan untuk mengurangkan beberapa jenis penyakit. Sebab tu saya senaraikan hampir 17 khasiat utama apple cider vinegar. Baik. Kita mulakan apa itu apple cider vinegar. Asalnya datang daripada apple lah kan. Dan apple tu ada dia punya fructose dia, ada sugar dia. Dan sugar ni kalau kita ferment dia, kita peram dia, tapi yang penting ialah dia akan jadi alkohol lepas kita peram dia, okey. Jadi fermentasi ni menjadikan dia alkohol, tapi bila alkohol ni kita masukkan bakteria yang baik ataupun bakteria yang untuk tujuan buat apple cider vinegar ni, selalunya dia tukar. Bila mother ragi dia tu, mother bakteria tu dah proses lagi dalam keadaan fermentasi, dia jadi acetic acid. Jadi apple cider vinegar ni sebenarnya ialah acetic acid. Dan anda akan tahu bahawa acetic acid ni sebab tu setengah orang yang betul-betul tak boleh satu jenis saja manusia, iaitu bila you ambil apple cider vinegar dengan cara yang betul. Kadang-kadang you salah ambil pun memang dapat rasa terbakar pula tu. Tapi kalau you ambil, nanti saya cerita ujung-ujung cara nak ambil yang betul, pun masih lagi rasa sakit, rasa macam ada pisau iris, berarti you tak sesuai untuk ambil apple cider vinegar. Saya ulang lagi sekali, untuk orang ni saja ada 10% daripada anda tak boleh ambil apple cider vinegar. You buat apa pun, ada cuka je, you akan rasa pedih. So jangan. Okay, saya nak habiskan cerita yang tak boleh dahulu. Okey, side effectnya nanti lebih luka you punya ulcer. Maksudnya perut you ada ulcer, stomach you ada peptic ulcer. Yang tu you nak kena betulkan dahulu. Baik. Sekarang ramai sangat orang claim. You tahulah bila orang nak menjual ni, dia claim macam-macam, dan dalam pasaran pun bila dia cakap pasal apple cider vinegar ni, overclaim, mengatakan kalau you minum pagi-pagi, satu hari tenaga you akan meningkat dan sebagainya. Itu tak betul, itu mitos, okey. Sebab sebenarnya you rasa macam naik, macam bersemangat sikit tu sebab apple cider tu kan dia cuka, dia masam. Lebih baik you pergi ambil limau, you tak usah perah kat dalam air you, perah kat mulut you. Sama jugalah dia punya kick tu. Yang tu saja persamaan untuk menjadikan you rasa macam bangun daripada mengantuk dan sebagainya. So it's not true. Meningkatkan tenaga bukan betul. Nombor dua, ada orang pakai untuk kulit dan untuk penjagaan dandruff. Kulit kepala gitu banyak kelimomo. Okey, boleh. Yang tu betul, tetapi kena betul dilutionnya, cairnya betul-betul, bagi dia larut dalam air, bagi very mild, ringan, you boleh sapu kat kulit. Maklum saja, setengah bahagian kulit kita, terutama sekali yang ada masalah gatal, celah-celah kangkang, orang perempuan pun kadang-kadang ada masalah keputihan, nak cuci semua tu, bawa ketiak dan sebagainya, itu boleh digunakan
penyakit-penyakit kulit pun dengan apple cider vinegar yang ringan, yang nipis. Okey, jangan yang pure, memang tak boleh. Lepas tu ada orang percaya dia boleh mencuci gigi ataupun membersihkan, memutihkan gigi. Jangan langsung cuba. Pasal apa? Kajian dijalankan mengatakan dia boleh erode, dia boleh bagi gigi kita tu kan, kalsium tu jadi reput nanti. So tak usah try, okey. Ada satu lagi dia kata kalau siapa rajin ambil apple cider vinegar ni, dia boleh jadi mengurangkan karbohidrat punya absorption, pencernaan karbohidrat. Saya rasa kita kalau ambil karbohidrat, kita tak mau pencernaan tu dikurangkan. Jadi tak payahlah ambil apple cider vinegar kalau nak kurangkan karbohidrat punya absorption. Okey. Yang penting kita nak jaga ialah protein. Sekejap lagi saya cerita. Baik. Satu lagi yang orang kata apple cider vinegar ni untuk cuci pinggan lah, cuci lantai lah sebagainya, membersihkan lah. Jawapannya yes, boleh, tetapi jangan pakai apple cider vinegar yang ada ibu dia, yang ada kuning-kuning semua tu. Ambil apple cider vinegar ataupun vinegar yang cerah, maksudnya dipanggil white vinegar. Okey, ada jual pun yang tu. Jadi kita sebelum kita bagi khasiat sampai 17 yang terbaik tu, kita kena anggapkan apple cider vinegar ni bukan satu ubat ya. Dia langsung diharapkan cuma sebagai remedy. Remedy tu maksudnya dia membantu beberapa jenis penyakit. Disebabkan dia tu acidic dan kita nak tahu betapa acidicnya apple cider vinegar ni, saya bagi sikit background. Kalau air liur kita kat mulut ni, bila mula kita makan, dan makan tu untuk apa tujuannya? Makan tu untuk memecahkan semua yang ambil ketulan-ketulan makan tu, dihancurkan dengan gigi, kunyah. Lepas tu kalau karbohidrat tu ada amylase kan kat mulut ni semua tu. Dan di mulut tu selalunya karbohidrat tu tak perlu acidic, dia lebih kurang neutral cukup. Jadi lebih kurang pH-nya berapa? 7. Jadi dalam mulut kita tu dia lebih kurang 7 kalau you tengok pH-nya. Bila dia turun-turun lagi nanti bila nak sampai ke stomach, okey, stomach tu sampai berapa? Sampai 2 atau 3 pH-nya, cukup tinggi. Asidnya dalam stomach kita. Berarti kenapa yang dilaung-laungkan kalau tak cukup asid tu bahaya? Sebab apa? Stomach tu dia punya nature-nya, alamnya ialah mesti acidic. Kalau dia tak acidic, bermasalah besar. Sebab apabila nanti makanan masuk ke dalam perut kita, terutama sekali protein lah. Protein diperlukan sangat enzim dan asid dalam perut tu supaya dipecahkan, diproses, dicernakan. Kalau tak, bahaya sangat. Jadi bila kita letak apple cider vinegar pula hari ni, dia pH-nya lebih kurang antara 3 ke 4. pH 3 to 4. Dia acidic tapi tak sekuat acidic macam dalam perut kita. Dalam stomach kita kan. Jadi dia membantu supaya orang dewasa dan berumur bila stomach acid je dah mula kurang, itu menyebabkan banyak masalah, maka dia akan turun. Tak cukup asid, maka jadilah macam masalah GERD lah, masalah angin kembung, macam-macam lah, gastrik yang you duk sebut selalu nak makan Gaviscon lah semua kan. Rupa-rupanya asid tak cukup dalam perut kita. So bila kita masukkan apple cider vinegar tu, nombor satu, kita kena tahu kenapa kena bantuan dengan masukkan apple cider vinegar ni. Sebab asid kita tu berkurangan. Nombor satunya sebab stres. Nombor dua, sebab terlalu banyak makan protein. Jadi terlalu banyak pula nak kena pakai asid. Kalau asid tak cukup, lagilah masalah kalau kita makan protein. So protein tinggi pun bermasalah. Protein ni terutama sekali daging lah. Kalau protein-protein daripada sayuran, daripada buah-buahan ataupun biji-bijiran pun ada protein kan. Taklah teruk sangat. Yang berat tu protein yang seperti daging, inilah telur, ikan dan sebagainya. So you perlukan asid. Okey. You nak tahu tak, burung-burung yang vulture tu, saya tak tahulah gagak ni pun ada tak dalam perutnya. Diorang punya tu very acidic stomach diorang. Pasal apa? Diorang makan bangkai. Tahu tak? Benda-benda yang dah busuk, ada bakteria, ada penyakit pun diorang makan, diorang tak mati. Berarti acid tu very important. Tapi kita ni bukanlah vulture kan, bukan elang dan sebagainya. So kita tak makan benda-benda bangkai semua tu. So perut kita dijadikan cukup untuk 2 hingga 3 pH. Okey.
Baik. Kalau kita tak cukup vitamin B1, tak cukup vitamin mineral nama zinc tu pun kita punya asid bermasalah. Of course orang yang minum alkohol pun nanti dia jadi masalah. Okey, dalam perut dia. Orang yang suka makan antacid, sikit-sikit nak ambil ubat kapur, nak ambil ubat nak hilangkan sakit perut tu kan, gastrik tu kan. Doktor selalu bagi ubat macam nak hilangkan, lawan asid pula. Jadi nak jadikan dia alkaline. Salah besar tu. Okey, salah besar. So ada masalah orang hypothyroid, thyroid tak berfungsi, pituitary gland pun dah tak berfungsi, masalah-masalah ni lah, stroke dan sebagainya ni, dia akan menyebabkan perut kita kurang asid. Bila kurang asid, termasuklah orang yang pergi operate perut nak jadi kurus kan, dia panggil bariatric surgery, dia potong perut dia jadi setengah saiz, pun lingkup asid dia tak cukup. Jadi sebenarnya lebih pada 5-60% daripada kita yang manusia ni, yang hidup ni, bila atas pada sekian umur je dia dah mula kurang. Dan dari sudut pemakanan kita pun salah, ubat-ubatan pun salah, maka asid berkurangan dalam stomach kita menjadi isu besar. Jadi nombor 1, sekarang tiba masanya saya cerita khasiat apple cider vinegar. Itu nombor 1. Apple cider vinegar ni terkenal untuk meningkatkan digestion. Dia membantu meningkatkan pencernaan makanan. Yang ni yang kita nak sangat-sangat. Kalau tak cukup asid, kita bantu dengan apple cider vinegar, cun. Okey, nombor 1. Nombor 2, dia memecahkan, terutama sekali saya kata apa tadi? Protein. Protein yang berat lah kan, daging merah, daging putih, semua jenis daging-daging ataupun protein-protein yang berat-berat lah, termasuk organ-organ paru lah kan, sekarang ni hati lah kita makan semua kan. Okey, so sup ekor lah kan, jaga baik-baik. So tuan-tuan dan puan sekalian, dia boleh pecahkan protein ni, dia bagi jadi amino acid, jadi kita boleh pakai protein tu, bagus. Termasuklah protein-protein daripada sayur-sayur pun diperlukan juga, tetapi disebabkan dia ada bantuan dengan karbohidrat kan, dalam sayur tu pun ada banyak karbohidrat kan, jadi kita bantu daripada mulut lagi. Tapi protein terus kat bahagian perut, baru dia boleh pecah secara betul, okay, secara habis-habisan. Kalau dia tak cukup pecah, tak habis, yang tu yang protein duduk dalam perut lebih pada sejam mulalah. Dia jadi bubble lah, dia jadi gas lah, dia jadi kembung lah, jadi senak, segah. Dan kadang-kadang bila asid tu masih lagi diperlukan, tak cukup juga lagi, atas pada perut kita tu kan ada satu sphincter, ada satu macam spring kat atas tu. Bila tak cukup asid rupanya, signal kat atas sphincter tu tak mau tutup. Berarti pintu gate kat atas tu masih tenganga. Bila tenganga, lambat sikit lagi, bila gas tu pun keluar, asid pun dah mula macam bubbling dan sebagainya tu, dia boleh kadang-kadang naik dia punya asid. Asid ni kan pH 2, pH 3. Esophagus tak boleh pH 2, 3 tu, dia terbakar. Sebab tu kalau you naik GERD tu, kan yang sakit sampai ke tekak, ke mulut rasa pahit semua, nak muntah semua tu, because asid tu dah naik. Jadi you lawaskan dengan apple cider vinegar. Nanti saya cerita kat you jumlahnya banyak mana, sabar ya. Nombor 3, untungnya you ambil ACV, apple cider vinegar. ACV ni terkenal untuk meningkatkan enzim. Enzim juga diperlukan, asid dan enzim, untuk proses supaya makanan-makanan tadi boleh diproses dan dibuat untuk kegunaan tisu dan badan kita. Yang penting ialah dia meningkatkan mineral. Kalau tak ada asid, rupanya dia tak boleh absorb mineral-mineral dalam makanan kita bila dia sampai kat bahagian perut. Okey, walaupun diambil juga di bahagian usus nanti, usus kecil semua tu diabsorb balik, tetapi yang penting masa kat perut pun dah ada mineral-mineral yang dah diambil. Okey, so dia mempergunakan asid ni sebagai mengurangkan GERD, gastroesophageal reflux disease. Gastro, stomach, esophagus ni lorong kita makan ni kan. Okey, so lepas tu reflux tu maksudnya apa? Dia terbalik naik ke atas. Dia banyak kajian mengatakan membantu. Jadi janganlah tak sabar. Setengah orang tu ambil 3 hari nak baik. Dia bukan ubat, saya katakan dia remedy, maksudnya berbentuk penawar. You kena pelan-pelan bagi naik balik asid, lama-lama baik. Tapi dah ramai orang baik. Kata kajian tu tak salah saya 70 ke 80%
orang yang ambil apple cider vinegar ni boleh bantu penyakit-penyakit stomach problem, kecuali kalau ada ulcer. Nombor 6 pula sekarang, dia membantu membunuh bakteria-bakteria yang nakal. Macam mana dia pilih saya pun tak tahulah, tapi dahsyatnya Tuhan jadikan asid ni dia tak bunuh semua patogen. Bila kita makan atau benda-benda yang masuk ke mulut kita, tak semuanya tak ada bakteria. Selalunya dia mesti diiringi dengan bakteria penuh bermilion-milion ni. Jadi bila dia masuk, kalau semuanya lepas, tak ada sentry, dia tak tahan langsung, tak ada PKP lah maksudnya kan, dia lepas masuk ke dalam perut kita. Jadi terlalu banyak nanti jadilah masalah-masalah seperti SIBO, small intestine bacteria overgrowth, terlalu banyak bakteria pula nanti. So dia boleh bunuh awal-awal lagi kalau perlu ya. Lepas tu dia mengurangkan gas, dia mengurangkan kembung, yang malam-malam sampai senak, sakit, segah semua tu, itu dia tolong. Nombor 8, dia meningkatkan insulin sensitivity. Kita IR, insulin resistant, salah satu daripada pembantu untuk mengurangkan insulin resistant ialah apple cider vinegar. Jadi dia menjadikan insulin tu lebih sensitif, maksudnya boleh diguna pakai. Kalau tidak, dia bertaburan, insulin tu kalau banyak sangat dalam badan, kan secerta bermasalah. Contoh, dia boleh menurunkan blood glucose. Dia boleh menurunkan HbA1c. Pernah dengar HbA1c tak? Kalau you ambil fasting blood sugar, yang tu setiap hari atau setiap minggu, tapi HbA1c ni, orang-orang diabetes tahu sangatlah. Dia kita ambil sebagai purata, setiap 3 bulan ambil sekali, cek tengok darah you. Cantik tak? Rupanya apple cider vinegar ni boleh menurunkan A1C you. Jadi baguslah. Sebenarnya orang lebih tengok pada A1C sekarang ni daripada nak tengok fasting blood sugar sahaja kan. Dan dia juga boleh mengurangkan kolesterol. Simple je, cuka apple je. Kadang-kadang heran sebab tu kan saya ada baca tentang hadis-hadis Rasulullah SAW kan. Kan kata lauk yang paling utama kalau tak ada apa-apa pun kat rumah tu sekurang-kurangnya mesti ada mesti ada cuka, betul tak? Cuma saya nak buat kajian lagi cuka apa yang terbaik. So far saya tengok apple cider vinegar ni boleh. Next one saya nak buat kajian ialah cuka kurma, cuka tin, dan ada 2-3 cuka lagi yang daripada buah-buahan ni. Mesti ada kebaikannya. Tapi yang penting ialah apa lagi yang apple cider vinegar ni boleh turunkan triglyceride, boleh turunkan belly fat pun. Lemak di keliling perut kita tu, belly fat. Bak kata kurangkan buncit lah. Jadi nombor 13, dia meningkatkan bile. Kan bile kita ni kadang-kadang dia sluggish, dia liat nak keluar, malas nak keluar. Sebab apa? Kadang-kadang kita makan terlalu banyak lemak, dia dah tak larat nak keluar, ataupun dia letih, dia pun tak mau kerjasama, pankreas pun tak mau kerjasama, jadi enzim kita tak cukup. Kan pancreatic enzyme tu diperlukan, bile diperlukan, semua ni untuk cernakan bukan saja protein, nak jaga lemak juga pun. Jadi bila apple cider vinegar ni terkenal dia cuit liver untuk keluarkan bile lebih, cuit pancreas, dia bagi keluar lebih enzim. Okey. Dan ujung-ujung sekali dia bertindak sebagai probiotik. Probiotik tu maksudnya bakteria lah kan. Sebab tu kalau you nak beli apple cider vinegar, ni satu petua. Jangan beli yang filtered punya. Jangan beli yang yang ditapis bersih. You nampak yang ni botol ni nampak clean, salah beli. You beli yang berkeladak kat bawah tu, yang ada ibu dia, faham tak? Ibu dia tu adalah probiotik. Faham tu? Jangan beli yang bersih. Okey. Kalau dia tulis organic, raw, unfiltered, with mother. Dia tulis kat situ, mother dia, ada ibu. Okey, dan seterusnya dia boleh mengurangkan blood pressure pun. Dahsyat Dan ujung-ujung sekali saya dah kata tadi, lain pada GERD pun, last kali dia boleh menjaga hal-hal GIT, gastrointestinal tract punya masalah. Anda kena tahu, kalau stomach dah tak betul, dia ganggu liver tak betul, dia ganggu pancreas ada spleen kat situ, spleen tak sangat, tapi lebih kepada small intestine punya absorption dan sebagainya. So ada 3, 4, 5 organ kat situ yang terganggu. Jadi bukan takat masalah sakit perut saja. Kan saya kata tadi masalah bile,
masalah apa tu pankreas, semua-semua tu nanti najis kita pun tak lawas. Mulalah buat cerita tu. Jadi apa saja kaitan dengan GIT, gastrointestinal tract, saluran apa tu usus kita, dia juga membantu. Jadi baguslah. Saya tak sangka pula dulu saya ambil sekali-sekali, lepas tu kan saya malas sebab kan rasa dia kan tak sedap cuka ni kan. Tapi saya dah dapati sejak ramai orang tanya saya tentang GERD ni, saya study tengok. Baguslah kalau saya recommend kepada anda sekalian. Alhamdulillah saya Tuhan tak bagi GERD sebab Tuhan dah bagi penyakit yang lebih serius. Sekarang pun ada masalah kan, saya cerita kat you, saya ada gout, saya ada arthritis. Disebabkan penyakit kanser saya yang lepas, ada side effect dengan steroid saya, dengan kemoterapi saya kan, adalah sains dia yang menyebabkan banyak asid ni, uric acid tu tak semestinya makan daging banyak pun kadang-kadang dia boleh naik juga. Tapi untuk anda sekalian, hari ni cara nak makan dan bila nak makan. Dengar apple cider vinegar. Ni penutup dia. Bila nak makan dahulu, iaitu sebelum ataupun semasa makan. Boleh. Setengah orang kata before or after. Kalau boleh before ataupun semasa makan. Jangan after. Sebab kita nak prepare, kan asid diperlukan untuk makanan masuk, especially yang tinggi protein. So kalau you ambil after, no point lah. Dia perlukan sebelum. You sediakan ataupun masa you nak makan tu, you ambil dia punya apple cider vinegar ni. Dia membantu pencernaan dan dia membantu untuk absorption. Okay? Tapi yang penting ialah ada satu lagi masa you boleh pakai, iaitu kalau lepas makan pun you teringin juga lagi, jangan makan. Sebenarnya masa mana pun boleh, tapi masa yang paling sesuai ialah sebelum tidur, before bed. Kenapa? Semasa you tidur tu ada banyak lagi dia boleh bantu untuk meningkatkan masalah insulin resistant tu kan. Dia boleh meredakan keadaan dan dia mengurangkan masalah pagi you punya blood glucose naik terlalu tinggi. You pernah dengar kan orang panggil Down syndrome, Down effect, DAWN. Down effect ni maksudnya orang-orang diabetes ataupun orang yang senang naik blood glucose, kadang-kadang dia dah steady, tapi tak pasal-pasal pagi-pagi tu dia nampak macam naik tinggi 9 pun kadang-kadang, sampai 10 pun ada, padahal dia selalunya 6 atau paling-paling tinggi 7, sekali dia naik 9, jadi dia jadi panik. Sebenarnya tak perlu panik. Tuhan jadikan bila kita nak bangun tu sebagai persediaan, liver bantu kita siapkan insulin ataupun siapkan glukos supaya tinggi sikit, supaya you boleh bersedia untuk menerusi perjuangan hari tu. Jadi you nampak macam tinggi, tapi itu bukan tinggi yang sebenar. Tapi bila you ambil apple cider vinegar sebelum you tidur semalam tu, insya-Allah dia mententeramkan. Nah, sekarang tiba masanya berapa banyak? 1 tablespoon. Okey, dengar elok, 1 tablespoon hingga 2 tablespoon sehari dah cukup. Okey, cara nak ambilnya 1 tablespoon sudu makan campur dengan 1 gelas air yang 200 ke 250 ml tak apa. Nak lebih air no problem. Jangan kurang sampai you rasa pedih kat tekak you. Itu berarti air you tak cukup. Okey, saya ulang lagi sekali, 1 tablespoon atau 2 tablespoon sehari suntuk. Berarti kalau nak buat praktis ni, 1 pagi 1 sudu sudu makan, petang 1 sudu makan sebelum tidur katakan. Okey, dan you campur dengan air yang secukupnya. Jangan sampai rasa terlalu masam ataupun pedih you punya tekak. Berarti you sensitif. Lagi banyak sensitivity you, lagi tinggi air you masukkan. Boleh tak? Okey. Tak semestinya kalau you terror macam mana pun you nak tunggang terus apple cider vinegar ni, tak pasal-pasal besok nanti kan dia pH dia 3 and 4 kan. So it's not good for your throat. So you jangan lupa dilutekan air yang mencukupi. Kalau nak air panas tu saya ingat lebih baik air suam sajalah, jangan air panas sebab dia ada bakteria yang hidup. Kalau ada dengan mak dia sekali, jangan you tuang air panas kan. Ambil air suam ataupun air biasa saja. Praktiskan. Saya rasa ramai anda yang dah mula sakit-sakit sikit perut, dah mula tunjuk-tunjuk dia punya taring balik dulu masa puasa, you okey. So sekarang ni cubalah amalkan. Kalau seminggu tak boleh, try 2-3 minggu, kecuali kalau lagi you minum benda ni lagi sakit sampai bisa kena makan ubat, yang tu you stop dulu. Tambahkan air. Waktu saya kata tadi sebelum makan ataupun semasa you nak makan. Masa tengah makan pun boleh minum benda tu.
Cuma tak bolehlah air banyak masa makan, tak elok kan. Saya cadangkan sebelum. Okey, belum makan. Okay. Boleh buang lemak di perut? Yes, insyaAllah. Tapi kalau makan sama banyak, sup ekor je, sup lemak, sup torpedo je, apabila pun tak turun lah kan. Nasi sampai 3 pinggan macam mana kan. Cuka delima pomegranate boleh? Yes. Cuma saya belum buat study buah-buah lain. Saya baru buat study tentang apple dulu. Okey, saya rasa mesti ada kebaikan yang overlapping kan. Cuma lain buah ada lain vitamin mineralnya. Itu saja. Saya tak boleh makan rempah. Kalau tak boleh makan rempah tu, jinak-jinakkan dulu dengan apple cider vinegar ni. InsyaAllah kadang-kadang dia boleh menguatkan sikit stomach you. Okey, setengah orang tu kan stomach very weak tau. Ramai kita stomach kita ni lemah sikit kan. Kalau buah pinggang boleh, okey, tak masalah kalau ambil ni, tapi dia bukan merawat buah pinggang, jaga baik. Dia merawat you punya pencernaan you. Maka buah pinggang tu akan jadi lebih orang kata ringan kerja dia. Okey. Satu camca besar cukup. Camca makan, sudu makan cukup. Tablespoon. Janganlah you nak split the hair pula. Tablespoon sak mana semua kan. You pergi cari yang biasa-biasa cukup lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Jumpa lagi ya. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat? You layari drnordindarus.com. Kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? You buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1.5 jam, seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah je, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE, dan juga masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.